Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah, sejarah tahun 4. Apa khabar murid-murid? Saya, Cikgu Nur Hasimah binti Haji Saharan, akan mengajar sejarah tahun 4 cemerlang dan 4 usaha. Semoga murid-murid akan bersedia dalam proses pengajaran dan pembelajaran cikgu. Sejarah tahun 4. Sila buka buku sejarah tahun 4 ataupun sila buka digital buku sejarah tahun 4. Kandungan yang disediakan dalam buku teks ini menekankan kepelbagaian kaedah pembelajaran dan pengajaran seperti pembelajaran berasaskan inkuiri, kaedah masa depan, kontekstual, kajian kes, kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi serta mengaplikasikan kemahiran abad ke-21. Kemahiran berfikir aras tinggi, KEBAT dan didik hibur yang digunakan membolehkan murid melahirkan pemikiran sejarah yang lebih kritis, kreatif dan inovatif. Seterusnya, buku teks sejarah tahun 4 Sekolah Kebangsaan ini ditulis bertemakan sejarah awal negara dan dibahagikan kepada 5 tajuk utama, iaitu tajuk yang pertama, Mari Belajar Sejarah. Tajuk yang kedua, Zaman Air Batu. Tajuk yang ketiga, Zaman Prasejarah. Tajuk yang keempat ialah Kerajaan Melayu Awal. Tajuk kelima, Tokoh Terbilang Kesultanan Melayu Melaka. 5 tajuk dalam buku teks tahun 4 Sekolah Kebangsaan ini dibahagikan kepada 11 unit yang telah cikgu nyatakan tadi. Buku teks sejarah tahun 4 Sekolah Kebangsaan ini dapat membantu meningkatkan pengetahuan murid-murid terhadap ilmu sejarah melalui proses pengajaran dan pembelajaran. Di samping itu juga, cikgu berharap agar murid-murid dapat melengkapkan pengetahuan dan kemahiran serta mengamalkan nilai-nilai murni. Secara tidak langsung, murid juga dapat menguatkan semangat jati diri sebagai warga negara Malaysia yang sayang dan cinta akan negaranya, khususnya sekolah kita, Sekolah Kebangsaan SK LKTP Sening. Baiklah murid-murid, kita terus pada unit pertama, iaitu Sejarah Awal Negara dengan tajuk Mengenali Sejarah. Sejarah merupakan disiplin ilmu tentang peristiwa yang berlaku pada masa lalu. Sejarawan menggunakan pelbagai sumber dan kaedah penyelidikan untuk menghasilkan penulisan sejarah. Unit ini akan membincangkan pengertian sejarah, sumber sejarah, kaedah penyelidikan sejarah, konsep masa dan ruang serta sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah. Seterusnya, murid-murid, dalam unit 1 ini, apakah yang akan kita pelajari? Baiklah, asas kemahiran pemikiran sejarah yang murid-murid kena kenal pasti ialah yang pertama, mengenal pasti sumber sejarah. Yang kedua, melihat sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah. Yang ketiga, menerangkan perubahan dan kejadian dalam urutan masa. Di samping itu, murid-murid juga akan belajar tentang nilai terasivik, iaitu nilai kasih sayang. Baiklah, cikgu terus pada pengertian sejarah. Apa itu pengertian sejarah, murid-murid? Dengar apa yang cikgu jelaskan ini. Sejarah ialah peristiwa yang benar-benar berlaku pada masa lalu.
Pengertian sejarah perlu diketahui supaya kita mudah memahami peristiwa sejarah. Sejarawan telah memberikan pandangan masing-masing terhadap pengertian sejarah. Kita lihat pada pandangan Herodotus, beliau menyatakan, sejarah merupakan penceritaan tentang tindakan manusia dan sebab-sebab mereka melakukannya. Lihat pada gambar, iaitu sumber daripada Arsip Negara Malaysia. Pendudukan Jepun di Tanah Melayu pada tahun 1942 sehingga 1945. Seterusnya, menurut Ibnu Khaldun, sejarah membicarakan peradaban manusia dan perubahan yang berlaku. Apakah itu maksud peradaban? Peradaban ialah kemajuan sosial dan kebudayaan sesuatu bangsa. Menurut E.H. Carr, sejarah ialah satu proses interaksi antara masa kini dengan masa lampau. Contohnya pada gambar, Kuala Lumpur dahulu dan kini. Itu lihat pada gambar pada tahun 1900, Pasar Besar Kuala Lumpur, dan perbezaannya pada tahun 2019, iaitu kini dikenali sebagai Pasar Seni. Baiklah, cikgu akan sambung pengertian sejarah. Menurut Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Koh K. Kim, sejarah merujuk peristiwa yang pernah atau sudah berlaku. Contohnya pada gambar, pengumuman tarikh kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu di Bandar Hilir Melaka. Ini adalah sumber daripada Arsip Negara Malaysia. Kemudian gambar Hari Anugerah Kecemerlangan Sekolah Kebangsaan Feldara Dong Segamat Johor pada tahun 2018. Ini adalah sumber daripada Muhammad Syafiq bin Husin. Seterusnya ialah menurut Dr. Muhammad Yusof bin Ibrahim. Sejarah merupakan catatan atau rekod sesuatu peristiwa yang berlaku pada masa lalu. Contoh, lihat pada catatan dalam buku Hari Ini Dalam Sejarah. Sumber daripada Arsip Negara Malaysia. Okey, baiklah murid-murid. Sejarah melibatkan tindakan manusia, perubahan dan catatan sesuatu peristiwa yang berlaku pada masa lalu. Oleh itu, sejarah memberikan iktibar dan teladan untuk kehidupan manusia. Murid-murid sekalian, ingat tak gambar yang cikgu paparkan dalam slide pengajaran dan pembelajaran pada hari ini? Okey. Sekolah Kebangsaan SK LKTP Sening telah melakar sejarah dengan majlis persaraan guru besar kita pada tahun 2020, iaitu pada bulan Mac. Pada gambar tersebut, kita lihat bekas guru besar kita, Cikgu Sanib bin Haji Salim. Ia merupakan satu sejarah yang sentiasa diingati oleh murid-murid. Baiklah murid-murid, pelajaran seterusnya adalah tentang sumber sejarah. Apa itu sumber sejarah? Dengar ya, sumber sejarah memberikan maklumat yang tepat tentang sesuatu peristiwa yang berlaku. Sumber sejarah terbahagi kepada dua, iaitu sumber primer dan sumber sekunder. Apa itu sumber primer dan apa itu sumber sekunder? Sumber primer. Sumber primer juga dikenali sebagai sumber pertama. Sumber primer berada dalam bentuk asal dan belum diolah. Contoh sumber primer ialah fosil, manuskrip, dokumen rasmi dan artefak. Lihat pada gambar.
Fosil ialah tinggalan tumbuhan atau haiwan yang terawet. Sumber ini didapati daripada Museum Geologi Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia. Manuskrip pula adalah tulisan tangan seperti Hikayat Hang Tuah dan Sulalatus Sala Latin. Sumber ini diperolehi daripada The Legacy of Malay Manuskrip 2012, Kuala Lumpur, Perpustakaan Negara Malaysia. Seterusnya ialah artifak. Artifak ialah hasil ciptaan manusia seperti alat batu, tembikar, senjata dan duit shilling. Sumber daripada Museum Sejarah dan Etnografi Melaka. Dan dokumen rasmi mengandungi catatan tentang sesuatu peristiwa sejarah yang telah berlaku. Sumber daripada Arkiv Negara Malaysia. Ini adalah contoh sumber primer. Seterusnya, sumber sekunder. Sumber sekunder ialah penulisan yang dihasilkan daripada sumber asal. Contoh sumber sekunder ialah buku, majalah, risalah dan akhbar. Contoh buku yang terdapat dalam gambar ialah Sejarah Sabah, Prasejarah dan Protosejarah Tanah Melayu, majalah Ceria iaitu daripada sumber Sekolah Menengah Tanjung Puteri Kuala Ketil, Kedah. Seterusnya, gambar akhbar, sumber daripada Berita Harian, Sinciu Daily dan Tamil Nesan. Dan bentuk sumber sekunder ialah risalah. Kita lihat ada gambar tu tentang risalah, sumber daripada Jabatan Museum Malaysia. Sumber sejarah penting sebagai bukti bagi memahami sesuatu peristiwa yang telah berlaku. Baiklah murid-murid, kita telah belajar tentang sejarah awal negara serta pengertian sejarah. Lihat pada gambar. Kenal tak murid-murid tentang gambar tersebut? Ia adalah gambar Sekolah Kebangsaan SK LKTP Sening. Tahukah murid-murid tentang sejarah pembukaan sekolah? Baiklah. Cikgu akan jelaskan, nyatakan, bacakan tentang latar belakang sejarah sekolah. Sejarah sekolah. Sekolah Kebangsaan SK LKTP Sening dibuka pada tahun 1994, terletak di Mukim Pengerang, Johor. Terletak di kawasan pertanian yang dimajukan oleh kerajaan. Kawasan ini keseluruhannya kawasan pertanian yang ditanam dengan tanaman kelapa sawit. Di kawasan ini juga didirikan beberapa perkampungan Adila yang dipanggil gugusan Felda Adila, iaitu Felda Adila, Felda Sening, Felda Tunggal dan Felda Keledang. Jarak sekolah ini ke Bandar Kota Tinggi lebih kurang 66 km. Baik, nama Sening adalah berasal daripada nama bukit, iaitu Bukit Sening. Sempena dengan nama bukit itu, maka sekolah ini dinamakan Sekolah Kebangsaan Felda Sening atau singkatannya LKTP Sening. Baik, tarikh sekolah ini dibuka. Tahukah murid-murid? Sekolah ini mula dilaksanakan pembukaannya oleh pihak Kementerian Pelajaran pada 11 Mac 1992 di kawasan perkampungan Felda Sening. Sekolah ini mula dibuka pada 1 Disember 1994. Pelajar sekolah ini terdiri daripada anak-anak peroka dan kaki tangan Felda Sening. Semasa sekolah ini mula dibuka, pelajarnya seramai 550 orang pelajar
Guru seramai 16 orang, guru perempuan 12 orang dan guru lelaki 4 orang sahaja. Sebelum ini, sekolah ini dibuka, pelajar ditempatkan di Sekolah Kebangsaan LKTP Adila yang terletak lebih kurang 3 km dari sekolah. Bagaimana tentang kedudukan dan luas kawasan sekolah? Baik. Kedudukan sekolah ini bermula dari jalan masuk ke kawasan gugusan Felda Adila. Ia terletak di kawasan bukit. Keluasan kawasan sekolah ini ialah 4.9 hektar. Kawasan sekolah ini adalah kecil kerana ia terletak bersebelahan ladang sawit, berhampiran dengan bukit dan kawasan lembah curam. Itu tentang sejarah pembukaan sekolah kita, iaitu Sekolah Kebangsaan SK LKTP Sening. Diharap murid-murid faham dan tahu tentang sejarah pembukaan sekolah kita. Baiklah murid-murid, sebelum cikgu akhiri pengajaran dan pembelajaran pada hari ini, pastinya ada satu atau dua tugasan yang harus kamu selesaikan sepanjang minggu ini. Yang pertama, nyatakan maksud sumber primer dan sumber sekunder. Yang kedua, pilih satu sumber sekunder dan tulis sejarah berkaitan. Contoh yang telah cikgu nyatakan adalah sejarah sekolah. Tugasan kamu, salin semula sejarah sekolah tersebut dan hantar tugasan tersebut dalam Telegram Sejarah Tahun 4 2021. Sekian sahaja pengajaran dan pembelajaran sejarah tahun 4 pada kali ini. Jumpa lagi pada minggu depan pada setiap hari Selasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.